Hai semua, kembali lagi dalam channel Yang Razak. Okey, hari ni Kak Yang nak cerita 3 lagi pengalaman seram Kak Yang, kisah pengalaman seram Kak Yang. Benda ni semua berlaku dah lama lepas lah. Okey, kisah yang pertama, masa tu Kak Yang duduk di Penang. Okey, 3 kisah ni semua Kak Yang duduk di Penang. Okey, kisah yang pertama macam ni. Masa tu Kak Yang duk tolong mama Kak Yang buat kantin. Kantin adalah satu untuk buat perumahan elit. Okey, kisah dia macam ni. Kita orang semua ni tinggal dekat kantin sebab rumah kita orang kan tengah renovate. So kena kosongkan lah rumah tu. Kita orang duduk kat kantin. Kantin ni kalau kami ni duduk sekali dengan pekerja-pekerja Indonesia, pekerja-pekerja Bangla, pekerja-pekerja Nepal. Cuma rumah kami ni asing lah. Orang panggil macam rumah kongsi. Tapi yang Kak Yang duduk ni dalam kantin. Dalam kantin tu kat depan adalah tempat masak. Apa semua kita orang sekat buat bilik. Bilik ni ada 3 bilik. Buat yang ada macam master bedroom lah. Master bedroom tu dia besar, kami sekat menjadikan 2 bilik. So bilik yang kat depan betul-betul pintu nak masuk tu bilik mama Kak Yang dengan abah Kak Yang lah. Lepas tu yang bilik sekat tu Kak Yang duduk kat situ, Kak Yang tidur kat situ. Okey, yang bilik yang nombor 3 ni buat macam store lah. Kita orang simpan semua sofa-sofa semua kat situ. Sementara rumah yang kami nak duduk tu tengah renovate. Okey, dalam bilik yang buat store tu ada sepupu Kak Yang seorang ni, dia lelaki. Sepupu Kak Yang tu kami semua panggil dia Along. Okey, tak apalah. Pada satu malam tu, lepas kita dah habis buat kantin apa semua dah kan, satu hari suntuk dah buat kantin. Malam tu mama Kak Yang pun dah habis buat kuih apa semua untuk esok pagi punya jualan kan. Okey, dah clear semua. Tak apalah, tempat-tempat bancuh ayak apa semua ni dah clear, susu semua dah tutup simpan. Lepas tu Kak Yang pun masuk dah dalam bilik nak tidur. Mak Kak Yang, abah Kak Yang dengan adik Kak Yang bongsu tu yang kecil. Masa tu ada adik yang kecil tu. Okey, dia pun masuk tidur. Kiranya mama Kak Yang, abah Kak Yang tidur sekali dengan adik yang kecil tu. Lepas tu yang bilik yang satu lagi tu Kak Yang duduk, Kak Yang tidur seorang-seorang. Sebab adik Kak Yang seorang lagi tu dia duduk asrama. Lepas tu adik Kak Yang lelaki seorang lagi tu dia tidur dengan sepupu Kak Yang tu lah, dengan si Along tu lah kat dalam bilik store. Lepas tu tak apa, dah dalam pukul 2-3 pagi macam tu Kak Yang tersedak. Sebab katil Kak Yang tu macam ada orang naik duduk atas tu. Tak apalah, Kak Yang tidur menghadap belah dinding. Lepas tu Kak Yang rasa macam macam mungkin adik Kak Yang lelaki tu ke masuk tidur sekali dengan Kak Yang kan. So tak apalah, Kak Yang pun buat tak tahu je lah. Lepas tu dah lama, lepas tu Kak Yang merasa katil tilam tu bergerak. Dalam 10 minit tu dia bergerak lagi. Lepas tu dia diam set. Lepas tu dalam 10-15 minit je tu dia bergerak lagi. Dia macam ni lah, macam kita tidur, kita pusing kiri, kita pusing kanan. Nah, macam tu lah kan. Okay, tak apalah, Kak Yang pun buat tak tahu lah. Kak Yang duk ingat adik Kak Yang lelaki tu. Lepas tu tak apa, tak lama kemudian Kak Yang dah tidur, dah nyenyak tidur. Tiba-tiba Kak Yang tersedak lagi. Kak Yang dengar bunyi orang bancuh ayak. Bunyi macam kita buah gula kan, kita kacau kan, camca tu kan duk kena cawan. Dia bunyi macam tu lah. Kan sedap. Lepas tu Kak Yang kata, mungkin sepupu Kak Yang tu lah kot, yang Along lah kot. Kak Yang Along tu lah bangun bancuh ayak. Tapi Kak Yang rasa macam pukul 2-3 pagi tu takkan Along tu tak tidur lagi kan. Mesti letih dah sehari buat kerja kat kantin. Dah sampai sehari mesti dah letih, mesti dah tidur kan. So
okey lah, tak apalah. Mungkin dia dahaga kot, biarlah. Lepas tu dah sampai pagi esok, subuh tu, yang Kak Yang boleh sedap sebab mama Kak Yang bising. Bising-bising ni. Dia kata, siapa yang bancuh ayak semalam dengan susu berterabuk dekat atas meja, tak lap, dengan ayak tumpah-tumpah atas meja. Lepas tu, mama Kak Yang bising kat Kak Yang lah. Kak Yang kata, Dok, Kak Yang tak apa, Kak tak bangun bancuh ayak pun. Kalau Kak Yang nak bangun bancuh ayak, Kak Yang akan lalu depan bilik mama Kak Yang tu, baru Kak Yang boleh keluar. So kalau Kak Yang nak keluar pun, mama Kak Yang tu dia akan nampak Kak Yang lah kan. Itu tak apalah. Tanya dekat Along. Lepas tu tanya Along pasal apa malam tadi bancuh ayak pasal apa tak lap balik, pasal apa biar sepah-sepah macam tu, nanti tak syok lah, nanti semut ke apa ke, tikus ke, lipas ke, tak maulah macam tu. Lepas tu Along tu pun kata dia tak bangun, dia tidur. Lepas tu dia tanya Akmal, kan Akmal dia kata Along tidur kan. Akmal tu adik Kak Yang lelaki tu. Dia kata Along tidur tak bangun, kami diorang tidur tak bangun pun, tak keluar pun daripada bilik. Lepas tu Kak Yang terkejut. Lepas tu Kak Yang kata bukan Akmal ke yang masuk dalam bilik Kak Yang tidur kat sebelah Kak Yang. Jadi dia kata, Dok, yang si Akmal tak bangun, kata nak bangun masuk bilik tidur dengan Kak Yang, betul tak dok. Tu Kak Yang pelik lah. Habis tu yang malam yang katil Kak Yang bergerak macam ada orang duduk, dia macam kita rasa lah katil tu macam tenggelam kan. Lepas tu sat lagi macam orang pusing, lagi orang pusing kiri, sat lagi orang pusing kanan. Lepas tu semua pun tak mengaku lah, sebab masing-masing tak buat kan, tak mengaku lah masing-masing. Lepas tu dah lama tu tak apalah, kita orang tunggu abah Kak Yang dia polis. Kita tunggu, Kak Yang pun tunggulah sampai dia habis shift malam, sampai dia balik. Lepas tu kita orang semua cerita lah kat dia. Lepas tu abah Kak Yang ni dia macam dia tahulah sebenarnya apa yang berlaku kat tempat tu, sebab dulu kat tempat tu hutan. Lepas tu orang dah tebang pokok semua untuk buat perumahan kat situ. Lepas tu dia senyum, dia tak mau cakap banyak, dia senyum je. Lepas tu dia Kak Yang tanya lah, Kak Yang panggil dekat abah Kak Yang tu, bah, okay, pasal apa benda, apa dia sebenarnya, apa dia ni. Lepas tu abah Kak Yang cakap, tak apalah, nantilah dia cerita, pelan-pelan lah nanti dia cerita, tak apalah, buatlah kerja dulu, nak buat breakfast lagi, orang nak main minum ke apa semua kan. Okay, maknanya kisah tu habis dekat situ. Okay, ni kisah kedua. Kisah kedua tu dia macam ni. Okay, kali ni dekat kantin lagi. Dekat kantin tu kali ni sepupu Kak Yang ni ramai. Kebanyakannya perempuan lah. Lepas tu ada sepupu Kak Yang ni seorang lelaki. Lepas tu yang lain-lain ni ada ramai lah, dalam 4-5 orang. Lepas tu kebetulan pula masa tu cuti sekolah. Semua pakat mai lah. Diorang ni kalau macam cuti sekolah, sukalah mai kumpul dekat rumah mama Kak Yang ni. Lepas tu tak apalah, dalam ramai-ramai tu adik Kak Yang duduk asrama tu, yang si Liza tu, dia duduk kat dapur. Dia teman mama Kak Yang buat kuih. Mama Kak Yang memang bancuh kuih siap-siap untuk malam ni. Dia bancuh siap-siap, esok pagi baru dia goreng. Tu tak apalah, yang Kak Yang ni pula dengan sepupu-sepupu dalam bilik. Kami duduk tengah nyembang lah sambil buat tempat tidur tu, bentang tutup apa semua kan. Seronok lah sebab ramai-ramai kan. Lepas tu tengah bentang tutup apa semua tu, kami bersembang. Tak ada lah pula kata nak cerita kisah-kisah hantu ke, kisah-kisah macam cerita-cerita seram ni lah. Tak ada, kami tak cerita langsung. Kami bergelak, kami melawak, macam-macam lah. Biasalah orang perempuan kan. Habis banyak kami cerita pasal nak colour rambut, lepas tu nak cabut bulu kening. Masa tu lah sembang-sembang lah. Lepas tu tiba-tiba semua terdiam. Masing-masing terdiam. Sebab kami semua dengar bunyi anjing menyalak. Lepas tu tak apalah, bila anjing menyalak tu kami diam. Sebelum tu, masa tengah-tengah anjing menyalak tu, mama Kak Yang dah bagi syarat dah. Dia ketuk dinding, dia ketuk 3-4 kali. Masa tu dia dekat dapur dia dengan adik Kak Yang. Tak apalah, kami pun semua diam. Dalam tengah-tengah diam tu, Kak Yang letaklah kepala, Kak Yang baring, letak kepala atas bantai. Lepas tu duduk sat, Kak Yang dengar bunyi jantung berdegup. Kak Yang kan Kak Yang seorang je. Kami ni dalam ramai-ramai ni semua lawan pandang. Kami cuma
macam kami bagi isyarat mata lah masing-masing. Nak abang kata benda tu semua kat situ dengar bunyi jantung tu. Lama jugalah bunyi jantung tu. Lepas tu tak lama selepas tu, dalam setengah jam tu, kita orang sembang balik, dah tak dengar dah lah bunyi jantung tu. Kita orang pun sembang balik. Tiba-tiba kami dengar bunyi anjing menyalak sambil berlari. Dia menyalak, bunyi tu macam dia berebut sesuatu lah, macam dia berebut makanan. Ramai-ramai lah ni, banyak-banyak anjing lah kan. Okey, dia pun macam berebut sesuatu lah. Lepas tu bunyi tu sampai jauh. Lepas tu lagi sekali kami diam. Lepas tu mama Kak Yang pun tak apalah, dia dah habis buat kuih, dia dah basuh tangan apa semua, dia dah tutup kuih-kuih tu semua. Dia pun masuk bilik. Kiranya kami semua ni duduk dalam bilik. Sebab malam tu abah Kak Yang kerja malam, ada shift malam. Tak apalah, kami semua duduk dalam bilik. Lepas tu call lah, mama Kak Yang ambil handset, call abah Kak Yang. Lepas tu call, dia tak ada dekat balai. Lepas tu call handphone pun tak dapat. Call kat balai, diorang cakap kata abah Kak Yang keluar ronda. Ya, dia ronda lah kawasan dia kan. Lepas tu tak apalah, kami ni semua dah takut sebab macam-macam dah bunyi. Lepas tu tak apalah, lepas tu ada 2 orang Indonesia ni, dia pun ni 2 adik. Dia ni memang berani lah. Lepas tu tapi malam tu adik Kak yang lelaki tu tak ada. Dia pi ikut yang seorang Indonesia ni, ikut pi belajar silat. Okey, adik lelaki Kak yang dia tak balik lagi masa tu. Diorang selalunya kalau balik pun dalam pukul 12 macam tu lah. Tak apalah, kami dah tak tahu dah nak buat macam mana. Lepas tu yang 2 orang Indonesia tu, dia mai ketuk pintu kantin. Lepas tu bagi salam. Tak apalah, dah bagi salam tu kira macam kami rasa lega lah kan. Dah dengar suara bagi salam. Kalau setakat ketuk tu memang takkan buka lah pintu tu, kami pun takut. Tak apa, dia bagi salam. Dia tanya kat mak Kak Yang, ada dengar bunyi apa-apa tak? Lepas tu mak Kak Yang kata ada, tapi tak apalah. Lagipun dia orang panggil dekat abah Kak Yang abang, tak mama Kak Yang tu kakak. Tak apa, dah kata kakak dah udah telefon abang. Lepas tu orang cakap dah, tapi tak dapat, handphone kau tak dapat. Lepas tu balai pun cakap kata dia keluar beronda. Lepas tu dia cakap tak apalah, nanti mereka 2 orang tu kan keluar pergi cari abah Kak Yang lah, naik motor keluar cari abah Kak Yang. So panggil balik, nak tengok apa dia kan, takutlah jadi apa-apa ke set lagi. Sebab kita orang ni duduk dekat tapak projek kontrak, takutlah kan macam ada pergaduhan ke, ada apa-apa ke kan. Tak apa, keluar pergi cari abah Kak Yang. Lepas tu jumpa, dia pun balik sekali dengan abah Kak Yang. Tak apa, lepas tu sampai dekat kantin tu, abah Kak Yang start van. Sebab bunyi lagi, anjing tu bunyi lagi macam berebut benda tau. Lepas tu tak apa, abah Kak Yang pun start van tu, tengok kat tempat anjing tu. Tempat tu memang gelap lah, memang gelap sangat sebab tapak projek ni dia luas sangat. Lepas tu tak apa, abah Kak Yang pun pergi tengok kat depan tu. Dia kata memang ada anjing kat situ, ada sekumpulan anjing, tak tahulah tengah berebut apa kat situ. Duduk menyalak. Tak apa, sebab memang dah kerap sangat kan, jadi macam gangguan macam kat situ, kat kantin tu. Lepas tu tak apalah, kami pun dah sengat-sengat. Abah Kak Yang pun kata tak apalah, saat lagi dia dalam pukul 3 pagi dia balik lah, shift dah habis lagi dia balik. Tu kata kuncilah kantin ni, kita orang semua duduk dalam kantin tu. Lepas tu ada 2-3 orang Indonesia ni yang lelaki tu lah, dia orang tunggu dekat depan kantin tu. Kat depan kantin tu ada kerusi dengan meja makan lah, tempat kan kantin dekat lot tu ada kerusi dengan meja makan apa semua lah. Yang geng-geng Indonesia ni dia pun tidur dekat atas kerusi tu. Dia ni memang baik sebab kita orang semua kan baik dengan Indonesia ni. So macam dia pun jagalah kami kat dalam tu kan, kalau macam apa-apa jadi dia pun akan mai dulu tolong. Lepas tu dia pun tidur dekat situ. Adik Kak Yang pun sampai dalam, adik Kak Yang balik, dia balik dengan hak yang seorang Indonesia tu lah yang pergi belajar silat tu.
Orang ni balik jalan kaki, tanya apa sepo apa semua, betul cerita adik kat yang pun yang lelaki tu masuk tidur. Lepas tu tak apalah. Lepas tu dah depa yang tu pun tunggulah kat depan tu sampai siang esok tu. Kita orang pun bincang lah sebab selalu sangat kan jadi kacau-kacau macam ni. Jadi macam kena musik apa semua macam ni. Lepas tu abah kat yang kata tak apalah, dia adalah kena jumpa, ada kenal dengan seorang ni. Nanti tak apalah, nanti kawan tu mai tolong bubat lah, tak mau bagi ada gangguan apa-apa kat situ. Lepas tu esok tu kawan tu pun mai dia masuk duduk dalam kantin tu. Tak tahulah dia baca apa, dia jampi apa pun tak tahu. Lepas tu duduk sat dia macam berlawan tau. Tiba-tiba kami semua duduk kat luar. Takut lah kan. Kami semua duduk kat luar. Lepas tu tiba-tiba kantin tu bergoncang. Memang bergoncang kuat lah kantin tu. So kami semua terkejut. Elok habis apa semua. Dia panggil kami ni semua masuk kat tempat mandi. Lepas tu dia akan mandi kan. Dia akan mandilah kami semua ni yang dekat situ. Yang dalam kantin tu lah. Kami semua dah mandi apa semua dah. Kak yang pun dah habis mandi, dah pakai baju balik apa semua. Kita orang duduk dekat luar balik. Dia pun baca doa. Lepas tu dia tengok atas. Dah dia tengok atas, automatik kami semua pun langut tengok atas. Tengok ada seekor burung. Burung tu besar sangat. Kak nak cakap macam mana besar dia. Besar dia macam manusia yang obesity, yang besar tu. Dia terbang sambil buka side kepak dia tu, dia putih. Dia terbang terus lintah pada atas bumbung tu. Lepas tu bila dah habis apa semua, kawan tu yang berubat kami tu dia ceritalah, okey kat tempat bawah, tempat yang kat yang tidur tu, bawah tempat kat yang tidur tu ada orang mati kat situ. Tak tahulah bergaduh ke apa, tak tahulah. Dia orang tanam mayat tu dekat bawah tu. Tak apa-apa tu esok siang tu dia pun ambil lah pemasuk bawah kantin tu. Memang sempit sangat lah pemasuk. Dia pun korek dekat bawah tu. Dia pun buat keluar lah ada tengkorak apa semua kat bawah tu. Tak tahulah mati bunuh ke, mati tak tahulah macam mana. Lepas tu kisah tu pun habis kat situ. Ni kisah yang ketiga. Okey, rumah Kak yang saya kat induk kat kantin tu, rumah yang tengah renovate tu pun dah siap. So kami pun dah pindah masuk dah dekat dalam rumah tu. Kami pun dah tak duduk kat kantin dah. Mak Kak yang pun dah habis dah kantin tu, dah habis kontrak apa semua. Perumahan tu pun dah siap apa semua dah. Okey, kami semua malam tu duduk tengah tengok TV lah, tengok Cerita TV3 tu kan dulu. Cerita tu kan selalu main malam minggu kan. Lepas tu kan selalunya kalau habis pun dalam pukul 11.30 macam tu. Kita apalah, malam tu bila dah habis tengok TV tu, masing-masing lapar. Lepas tu Kak yang kata tak apalah, Mama masuk tidur baring-baring dulu dalam bilik. Kak yang nak goreng nugget dengan sosis. Tak apalah, adik Kak yang lelaki tu pun masuk dalam bilik dia. Adik Kak yang perempuan tu duduk asrama. Tak apalah, Kak yang dengan adik yang kecil ni, adik Kak yang kecil sekali tu, tak apalah, dia teman Kak yang kat dapur. Suami duk nak goreng sosis tu, Kak yang buka pintu dapur tu. Rumah taman tu, bayangkanlah lorong kat belakang tu kan gelap. Lepas tu ada lagi satu jalan untuk ke lorong-lorong yang belakang lah, rumah yang lorong-lorong yang seterusnya tu. Kira dapur Kak yang ni kat belakang ni, dia punya lorong tu gelap lah. Tak apalah, dah tak mau bagi bau dalam rumah kan. Lepas tu Kak yang buka lah pintu dapur tu. Kak yang rasa macam pukul 11.30, 11.45 tu awal lagi kan. So tak takut lah. Lepas tu sampai tengah tengah goreng nugget tu. Lepas tu Kak yang dengar budak teriak. Budak kecil lah, dia macam baby duk teriak. Tempat yang budak tu teriak belah bilik adik Kak yang lelaki tu. So kalau budak tu teriak, automatik adik yang lelaki tu mesti dengar. Sebab budak tu teriak kuat. Tak apalah, Kak yang tengok lah dekat adik Kak yang kecil tu. Masa adik Kak yang kecil tu masa tu dalam, dia macam apa, dalam darjah 3, darjah 4 macam tu lah.
Lah ni dia dah besar dah, dalam umur 30 lebih dah dia pun. Tak apalah. Kak yang goreng nugget tu Kak yang tegur. Dia kata, "Ish, anak India mana lah yang duk teriak tengah malam." Kak yang pun tegur lah kat adik Kak yang tu. Adik Kak yang kecil tu kata, "India mana lah biar anak riau sampai selok tengah-tengah malam macam ni. Ganggu pula jiran-jiran nak tidur. Sebab dah lewat kan, dalam 11.30, 11.45 kat pukul 12 macam tu lah." Lepas tu tak apalah, duduk set, budak tu pun berhenti. So budak tu pun dah tak dengar lah, dah diam dah. Lepas tu tengah-tengah duk goreng nugget apa semua tu, Kak nampak ada seorang perempuan lalu. Seorang perempuan ni dia lalu, dia jalan straight, dia slow je dia jalan. Lepas tu dia pakai baju tidur, dia macam pakai kaftan. Dia macam pakai kaftan warna putih. Lepas tu dia lepas rambut dia ni rinting cantik tu lah, yang rinting kembang, tapi cantik lah rambut dia tu. Tak apalah. Lepas tu mula tu adik Kak yang tegur dulu. Dia kata, "Long, cuba tengok tu, perempuan tu nak pergi mana jalan." Lepas tu Kak yang pun tengok lah. Oh, tak apa, jom kita tegur dia. Lepas tu Kak yang tegur. Kata, Kak yang mulut suka tegur. Lepas tu Kak yang kata, "Ui, nak pergi ke mana tu malam-malam ni? Tak takut ke lewat-lewat macam ni?" Lepas tu dia yang jalan selangkah yang slow, tiba-tiba dia berhenti. Lepas tu macam dia pusing kiri tak, dia pusing kanan pun tidak, dia pusing belakang tengok belah kami pun tidak. Lepas tu duduk saat tu Kak yang dengan adik dah rasa meremang bulu rumah. Kami pun tutup pintu, tutup api apa semua. Nugget tu angkat masuk bilik. Kami angkat nugget tu masuk bilik, tutup lampu apa semua dah. Kami pun tidur. Kak yang kata lah dekat adik. Lepas tu dekat tingkap bilik Kak yang ni, tingkap menghadap belakang, lorong belakang kan, gelap lah. Lepas tu dah buka kipas, lansir bilik tu dia macam dia berayun lah. Lepas tu sekali dia hayun tu, nampak lah tingkap belakang tu. Lepas tu Kak yang kata lah kat adik, "Ish, tingkap tu duduk terhayun. Sekejap lagi sama-sama terhayun tu, nampak kat belakang tu, tiba-tiba nampak perempuan tu." Lepas tu bila lama-lama tu Kak yang teringat balik, kata ada lah kes dulu perempuan kena rogol. Lepas tu lepas rogol tu dia pembunuh dia. Lepas tu dia pelempak mayat dia tu macam tu je. Lepas tu mungkin tapi ramai jugalah yang duk nampak yang nampak India berjalan tu. Mungkin roh dia lekuk kan, dah orang rogol, orang bunuh, mungkin roh tu tak tenteram ke apa ke, dia berjalan lah malam-malam kan. Sepatutnya berjalan tu kena tercari orang yang rogol dia tu, orang yang bunuh dia tu sepatutnya, bukan menakut-nakutkan orang lain. Lepas tu tak apalah, kita dah terlena, dah takut punya pasal nugget tu pun kami tak makan. Lepas tu esok tu Mama Kak yang tanya, "Semalam buat apa?" Kata nak goreng nugget. Lepas tu nak panggil Mama makan sekali. Mama tunggu sampai Mama tertidur. Lepas tu kata kami tak jadi. Kami pun tak makan nugget tu, bawa masuk bilik sepinggan nugget dengan sosis tu. Lepas tu Kak yang tanya dekat adik lelaki Kak yang tu, "Semalam masa kami duduk tengah goreng-goreng nugget dengan sosis tu, ada dengar ke apa anak India mana tau duk riau?" Lepas tu mak dia duk marah-marah dia. Lepas tu adik yang lelaki tu kata, "Tak ada, dia tak dengar bunyi apa pun. Dia masuk bilik tu, dia kan tidur lagi." Dia kata dia tak tidur lagi. Lepas tu dia kata tak dengar bunyi apa pun, tak ada lah. Dia kata bunyi budak teriak ke, bunyi budak bercakap ke, budak bersembang ke, tak ada. Yang dia dengar Kak yang tegur orang jalan sorang-sorang tu, tak takut ke, dia kata. Dia dengar yang tu je. Lepas tu duduk set, dia dengar Kak yang hempah pintu dapur tu, tutup hempah pintu dapur tu macam pakai sengak. Lepas tu Kak yang pun tak apalah, nasib baiklah kami selamat malam tu. Buatnya perempuan tu dia pusing tengok belah kami, tah muka dia elok ke, tah muka buruk ke, nanya je. Okey, satu tu habis dekat situ. Okey, Kak yang last dekat sini. Okey, jangan lupa komen, like dan subscribe. Okey, bye. Nanti Kak yang buat lagi video-video yang macam ni. Kalau hampa nak lagi video-video seram macam ni, hampa komen dekat bawah. Okey, bye. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Bye.